digombak isu pasal buku hijau, isu pasal jalan raya, kesesakan trafik dekat jalan Gombak khususnya kan. Jadi yalah, orang kata kalau nak serang ni macam-macam lah boleh diserangnya kan. Tapi dia tak tahu dalam sebagai seorang pemimpin ni kita bukan setakat nak berretorik saja kan. Dan dia lupa bahawa kadang-kadang satu langkah dia nak menyerang tu rupanya kita dah sediakan 10 perkara untuk kita bukan saja cakap tapi perancangan strategi untuk masyarakat di Gombak. Saya rasa ini peluang untuk saya menjelaskan. Walaupun saya tahu ada upahan, askar macai upahan yang tidak henti-henti menghentam kita pasal isu buku hijau, desa angkasa dan yang lain, termasuk dengan kesesakan di lalu lintas di Jalan Gombak Lama khususnya. Saya sebenarnya baru dalam mengetahui isu buku hijau ni sebab di atas pimpinan-pimpinan sebelum sini. Dia pandai ilmu dan sebagainya. Saya dengar lama. Dalam tu para penulis upahan juga, dulu kita dah bincang, so what? Kalau you dah bincang dulu apa tak jadi? You nak salahkan saya jadi penlaras je pun. Bukan saya wakil rakyat, penlaras je pun. You nak salahkan kita. Nak salahkan Perdana Menteri atau nak salahkan Datuk Menteri Besar yang baru jadi ahli parlimen. Okey, baik, bertemu kembali dalam sambungan kita. Tadi kita rehat sekejap dan tadi dengan topik-topik panas tu saya rasa cukuplah. Cukup bergaya lah dibalas kembali. Okay, sebab kadang-kadang bila kita ingat serangan ini serangan yang boleh mematikan langkah, tapi rupanya serangan tu dengan begitu mudah dan bergayanya dibalas. Baik, jadi Abang Rahim, untuk yang seterusnya kita nak cakap pasal isu yang sering kali juga dimainkan oleh pihak pembangkang lah hari ni. Digombak isu pasal buku hijau, isu pasal jalan raya, kesesakan trafik dekat jalan Gombak khususnya kan. Jadi yalah, orang kata kalau nak serang ni macam-macam lah boleh diserangnya kan. Tapi dia tak tahu dalam sebagai seorang pemimpin ni kita bukan setakat nak berretorik saja kan. Dan dia lupa bahawa kadang-kadang satu langkah dia nak menyerang tu rupanya kita dah sediakan 10 perkara untuk kita bukan saja cakap tapi perancangan strategi untuk masyarakat di Gombak. Jadi Abang Rahim, dua isu besar. Okey, terima kasih Saudara Kai. Saya rasa ini peluang untuk saya menjelaskan. Walaupun saya tahu ada upahan, askar macai upahan yang tidak henti-henti menghentam kita pasal isu buku hijau, desa angkasa dan yang lain, termasuk dengan kesesakan di lalu lintas di Jalan Gombak Lama khususnya. Saya sebenarnya baru dalam mengetahui isu buku hijau ni sebab di atas pimpinan-pimpinan sebelum sini. Satu, usaha petani untuk meneroka tanah kerajaan yang berlaku hampir 48-49 tahun yang lepas. Zaman almarhum Tun Razak, zaman penting Datuk almarhum Datuk Asri Muda yang menggalakkan mereka meneroka tanah bagi tujuan pertanian. Dan pertengahan tahun lepas bila saya dipilih untuk jadi peneras kumpulan atau persatuan buku hijau ni datang berjumpa saya untuk mengadu masalah mereka. Dan selepas itu saya mengambil semua dokumen dan meneliti. Saya pun terfikir juga kenapa tak boleh lulus. Mereka ni bukan troka haram, mereka diminta oleh kerja untuk meneroka. Jadi tidak ada kesalahan. Yang paling kesian ialah mereka ni dah hampir 50 tahun meneroka tapi sehingga hari ini status tanah tu tidak menjadi apa-apa kepada mereka. Jadi kerajaan boleh ambil. Ini masih tanah kerajaan dan sebagainya. Setelah itu ada tuan mengatakan inilah sebab RK, ya, orang kenal sebagai saudara kali RK dan juga Datuk Menteri Besar tidak membenarkan mereka. Tiba-tiba pula saya, lepas 50 tahun nama saya naik pula dah. Oleh macai yang dibayar untuk menulis buruk pada saya ni di dalam WhatsApp dan sebagainya. Saya anggap dia macai je lah, label dia pun macai bagi saya. Jadi selepas itu saya tengok dan saya yakin bahawa ini ada masalah-masalah lain. Dan bila kita lihat, bila kita cuba bantu, ia tidak straightforward. Maksudnya status tanah bumi hijau tu, buku hijau ni telah diwartakan sebagai tanah Smart Selangor. Okey? Dan dia cakap tanah Smart Selangor ni diwartakan sebab Amir Sari lah, Menteri Besar. Bila saya cek balik, keputusan perwartaan tanah ini dilakukan dalam Mesyuarat Madih Kerajaan Negeri MMKN pada tahun 2016. Setelah itu diluluskan pada tahun 2017. Mungkin 2 bulan biasa masalah kejadian akan luluskan. Siapa? Saya masa itu penelaras ke? Itulah. Datuk Amir Sari, Datuk Seri Amir Sari, Menteri Besar ke? Lah, tiba-tiba baru tahunya orang yang suruh dia serang ni rupanya Menteri Besar masa itu. Orang yang masa itu ialah Setiausaha Sulit kepada Datuk Menteri Besar.
Yang suruh minta saya minta serang kita orang ni, masa itu mereka berada di pejabat Datuk Menteri Besar. Jadi benda tu berlaku zaman Datuk Seri Azmin Ali sebagai Datuk Menteri Besar. Perwartaan tanah yang menyebabkan tidak boleh. Walaupun perkara tu bukan baru lah, bukan salah Datuk. Jadi dah lama dah. Lama. Dah 47-48 tahun. Daripada Mat Taib lah, daripada ramai menteri-menteri saya yang cuba selesai tapi tak selesai. Jangan tanya saya lah kenapa tak selesai. Tapi apabila berlaku demikian, saya cuba berbincang dengan Datuk Menteri. Kita bermula daripada basis dia ialah tanah tu telah diwartakan. Diwatakan. Untuk nyah warta dia perlu satu keputusan lain yang besar yang memerlukan sidang tu dan sebagainya. Jadi okey, kita start dari situ. Saya rasa to be fair, saya cuba usahakan supaya mereka dapat tanah tu walaupun bukan sebagai hak milik seperti tadi wartakan, tapi at least mereka boleh sewa ataupun pajak daripada kerajaan negeri. Dan saya bincang dengan Jabat Tanah. Dah ambil masa. Tadi saya tak heboh lah, tak bincang, tak sibuk bising beritahu saya buat ni sebab saya rasa tak perlu pun. Jadi kita buat dan sampai itu Pejabat Tanah buat satu paper dinaikkan MKN dan telah diluluskan supaya UPN akan mengendali program ini ataupun menyelesaikan isu ini bertemu dengan peneroka-peneroka tersebut. Dan selepas itu PKPS, satu agensi kerjaan negeri juga diminta untuk membantu. Jadi prosesnya berlaku tapi bukan mudah. You problem dah 40 tahun, tipu you expect me to settle dalam within a year. Tak sampai setahun pun lagi saya tahu masalah ni. Kita cuba selesaikan. Dan Alhamdulillah dah hampir ke tahap PKPS pun datang jumpa saya, jumpa Pejabat Tanah. Kita ada mesyuarat di Pejabat Tanah baru-baru ni untuk kita lihat prosedur ataupun konsep yang kita boleh bantu mereka supaya at least mereka dapat status pajakan atau sewaan. Untuk pemilikan kita buat kemudian dulu. Itu yang tough kita buat. Itu kita buat kemudian. Yang ini yang kita selesaikan supaya at least ada nama dia kat situ. Ini tanah ni ada nama kita. Sebab yang usahakan tanah tu dah masuk generasi ketiga. Betul. Generasi pertama pun tinggal 4-5 orang. Ada sekitar 200 lebih peneroka. Generasi kedua, generasi ketiga yang ada sekarang. Jadi ini pun dalam proses yang dibuat. Cumanya saya tak nak war-warkan nanti orang cakap ini nak dapat bising sebab pemilihan lah, sebab daerah lah. Saya tak nak. Tak ada, kita maksud dia kita betul-betul buat. Jadi ini yang dilakukan. Dan selain daripada itu, bila Datuk Seri Amrul Sa'adi bertanding sebagai ahli parlimen, antara perkara asas yang kita bincangkan ialah untuk menyelesaikan isu masalah trafik di Jalan Gombak Lama. Yang mana dia jam, terutama musim perayaan dan sebagainya. Tapi bila kita nak selesaikan, saya tahu masa itu, zaman Saudara Iman jadi wakil rakyat, dia dapat pertukaran dari JKR. Ini semua satu solution yang tak boleh selesai masalah. You dapat pertukaran banyak mana pun, you tak boleh buat bersajakan jalan sebab kiri kanan jalan tu orang duduk, pendudukan haram yang berlaku di situ. Mereka bukan duduk setahun dua, mereka duduk puluhan tahun, 20-30 tahun, you nak allow dia. Jadi janganlah cakap kita dah ada pertukaran kita boleh buat. Come on lah. Reality nak jumpa dengan, nak berdepan dengan dia orang semua ni. Jadi apa yang Datuk Seri Amrul buat ialah dia mencadangkan supaya kita adakan pendapatan baru. Dan kita telah pun berbincang dengan owner tanah, dengan developer. Dah ada 2 penyandak yang terakhir sebelum pilihan raya lepas, pertemuan dengan agensi kerja yang penting seperti Malih Peran Selayang dan juga Pejabat Tanah untuk pemaju ni mencadangkan kawasan satu pendapatan baru yang merangkumi perumahan dan juga berbagai, yang mana sebahagiannya akan dijadikan rumah selangorku bagi kita tempatkan semula mereka yang duduk di reserve jalan ni. Reserve jalan JPL dia tetapkan semula. Jadi bila mereka ditempatkan semula dengan rumah selangorku yang mereka mampu untuk beli ataupun sewa, jadi mereka boleh pindah. Jadi bila pindah barulah kita boleh besarkan jalan tersebut. Barulah pertukaran yang diluluskan tu boleh digunakan. Ini pertukaran dapat, bangga cakap saya luluskan 7 juta untuk besar jalan. So what? You bukan boleh buat apa pun. Takkan nak allow orang tu keluar. Tapi itu tak jadi apa-apa. Jadi kita faham the root cause of the problem. Apa yang kita buat, kita ke sana. Lihat apa isu sebenarnya. Jadi selesaikan isu root cause of the problem ni, baru kita boleh besarkan jalan. Dia dalam proses, insyaAllah itu antara janji ahli parlimen kita untuk menyelesaikan isu ni. Ya, kita ada masa dan insyaAllah dalam perancangan pun, dalam langkah yang betul, dalam skop yang kita jangkakan. Jadi ini perkara yang kita lakukan bagi menyelesaikan, termasuk bandar baru dan sebagainya, bandar ilmu dan sebagainya. Saya dengar lama. Dalam tu penulis upahan cakap, dulu kita dah bincang. So what? Kalau you dah bincang dulu apa? Tak jadi. You nak salahkan saya jadi penlaras je pun. Bukan saya wakil rakyat, penlaras je pun. You nak salahkan kita. Nak salahkan Perdana Menteri atau nak salahkan Datuk Menteri Besar yang baru jadi ahli parlimen. Jadi kena fair lah kan. Tapi insyaAllah kita buat. Saya berani berdepan dengan masyarakat. Kita ada benda ni. Bukan disebabkan pilihan raya. Saya pernah bincang perkara ini sebelum lagi pilihan raya. Dan saya pun tahu
Kita pun tak tahu siapa jadi calon tu. Jadi Hmm. ni kena faham. Ya. Jadi inilah yang dikatakan, maksudnya kita bukan cakap-cakap je, tapi kita memang tunjukkan dan buktikan ada perkembangan secara seriusnya, bukan sekadar komitmen dalam perbincangan mesyuarat saja, tapi kita buktikan dengan gerak kerja dan satu demi satu progres yang positif untuk kita. Jadi sikit sebanyaklah, moga-moga boleh menjawab uh, tomahan-tomahan dan serangan-serangan yang dilakukan, khususnya kepada Abang Rahim sendirilah, yang saya kira memang serangan tu memang banyak ditujukan kepada Abang Rahim lah sebelum ni kan, sebagai orang yang bakal nak bertanding kan. Tapi macam tadilah saya katakan, sebagai seorang pemimpin, Abang Rahim bukan saja nak tunggu pilihan raya baru nak bekerja, tapi semua ni daripada sebelum-sebelum ni lagi kita dah tunjukkan komitmen kita. Jadi banyak dah terjawab isu-isu yang besar yang jadi serangan utama kepada kerajaan perpaduan, jadi semuanya dah dijawab. Jadi kalau tak puas hati lagi, mungkin ada serangan-serangan lain, silakan. InsyaAllah kita bersedia, dan Abang Rahim pun mungkin ada benda-benda lain. Itu belum keluar lagi serangan-serangan ataupun peluru-pelurunya. Jadi mungkin pada masa akan datang, kalau rasa memang sesuai untuk dikeluarkan, mungkin kita keluarkan, siapa tahu kan. Jadi terima kasih pada penonton-penonton sekalian. Betul, kali ni panas sikit kita punya perkongsian, sebab banyak serangan-serangan ni. Kalau kita biarkan pun tak cantik juga, sebab dia bermain-main dalam persepsi masyarakat. Jadi tak baguslah benda yang tak elok, benda yang negatif, fitnah ni jadi satu benda yang orang percaya. Jadi terima kasih Abang Rahim untuk kali ni. Terima kasih dengan keberanian dan yakinnya pada jawapan-jawapan tu. Jadi moga-moga untuk akan datang ada benda lagi yang kita nak berkongsi dengan penonton-penonton sekalian, terutamanya melibatkan calon Dun Gombak Setia yang mewakili perpaduan, Datuk Wira Megat Zulkarnain. Jadi insyaAllah kita jumpa pada siri yang seterusnya. Dan sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.